Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah, akhirnya dapat juga saya berlive. Dah lama dah tak buat kuliah online Facebook di Facebook Salihah Idris. Daripada pagi asyik buat live aja sampai sekarang ni live saya yang ketiga. Alhamdulillah. So hari ini 27 Ramadan bersamaan 20 hari bulan 5 tahun 2020. Saya sangat berbesar hati kerana Profesor Muhammad Roslan Muhammad Noor, pensyarah di Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya ada bersama dengan kita, sudi menerima pelawaan saya untuk berlive di Salihah Idris Facebook. So apa khabar Profesor Roslan? Alhamdulillah sihat. Terima kasih. So pertamanya nak ucapkan tahniah lah sebab mendapat profesor dalam waktu PKP ni, betul kan Prof? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Puan San, ini apa istimewa tarikh yang dipilih ni? 27 Rejab, 20 Mei, Masya Allah. Nampak macam cantik tarikh ni. Ya, itulah memang saya pun tak perasan, saya baru perasan macam cantiknya tarikh hari ni kan, 20. Okey. Alhamdulillah. So kalau sahabat-sahabat yang menonton live kita pada hari ini, saya mohon untuk bantu saya share kerana saya akan memilih 5 orang bertuah untuk memenangi duit RM10 cash untuk 5 orang sahaja yang terpilih. So please share dan komen beramai-ramai sebab kita hari ni sangat berbesar hati, bukan calon-calon orang yang ada kat sini Okey. So Prof, dapat duit raya tu. Dapat duit raya. So Prof boleh tak Prof kenalkan dulu diri, background supaya orang boleh mengenali lebih dekat Profesor Muhammad Roslan Muhammad Noor. Silakan Prof. Terima kasih Puan Sal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahli washabihi wa mawalah. Saya sangat bersyukur kerana pada tengah hari ini ataupun petang ini kita dapat bersama di dalam live Facebook Salihah apa tadi? Facebook apa nama? Salihah.com, Salihah Idris. Ya. Untuk pengenalan ringkas diri saya, serba ringkas, nama saya Muhammad Roslan bin Muhammad Noor. Saya dilahirkan di Kelantan, kemudian dibesarkan di Negeri Sembilan, bersekolah di Negeri Sembilan sehinggalah ke peringkat menengah. Selesai peringkat menengah, saya melanjutkan pengajian ke Pusat Matrikulasi di Universiti Islam Antarabangsa, dan antara rakan baik saya adalah suami kepada Puan Sar sendirilah. Itu rahsia dia. Kemudian saya masuk ke main campus Universiti Islam Antarabangsa sehingga bergraduat pada tahun 2000. Tahun 2000, selepas itu saya menyambung pengajian di peringkat master atas dorongan rakan-rakan saya. Kemudian yang pertamanya di Universiti Malaya. Sempatlah habis satu semester, dekat-dekat nak habis semester kedua tu, saya dapat terima tawaran untuk melanjutkan pengajian di United Kingdom. Kemudian saya pun mengambil keputusan untuk pergi ke sana setelah berbincang dengan beberapa orang guru di Universiti Malaya. Mereka memberikan galakan untuk ke sana dan saya pun pergilah di atas beasiswa tajaan daripada Al-Maktoum, His Highness Sheikh Hamdan bin Rashid Al-Maktoum, for Young Scholars in Islamic Jerusalem Studies. Pada tahun 2002 memulakan pengajian sehingga 2003 selesai master. Kemudian setelah itu sambung ke peringkat PhD sampai 2005. Alhamdulillah 2006 bergraduat di University of Aberdeen, Scotland, United Kingdom. Itu berringkas lah. Tempoh buat master dengan PhD tu dalam masa berapa lama? Master, Alhamdulillah kalau kita buat di luar negara ni setahun selesai. Untuk PhD tu waktu saya buat tu kira-kira semua perjalanan masa dia 2 tahun setengah lah. Wow, hebat. Sehingga dapat submit lah, Tapi study yang tajuk susah juga kan, pasal Palestin kan?
Tajuk yang barulah. Baru, tak pernah bincang sebelum tu di peringkat ijazah dasar. Ya. Undergraduate kita tak pernah bincang benda tu, tapi di peringkat master kita start belajar tu, kemudian PhD pun start lah. Dia bukan sekadar yang tu cabaran kita waktu kami di dalam kelas master dulu, kita kena baca macam-macam buku, bukan yang berkaitan dengan Palestin pun. Buku yang Oh, berkaitan dengan apa tu dia panggil research method. secularism kita Oh, belajar. Benda-benda saya yang idealism lah. benda-benda yang macam tu. Edward Said punya buku tu apa nama dia? Orientalism. Kita pun belajar Orientalism. Khatam buku Orientalism. Itulah lebih kurang lah. Masa degree kat UIA ambil jurusan? Di UIA saya Islamic Urban Knowledge and Heritage ataupun ilmu wahyu dan warisan Islam, pengkhususan di dalam apa nama dia panggil comparative religion. Usuluddin and comparative religion. Comparative religion. Comparative religion, yeah. So bila dah habis dekat Aberdeen tu, Aberdeen tu, terus bekerja di? Okay, waktu habis di Aberdeen, saya stay dulu di UK untuk tempoh lebih kurang dalam setahun lebih kurang macam tu. Sebab isteri saya bekerja di UK pada waktu tu. Jadi dalam tempoh itu saya dapat khabar bahawa Kementerian Pengajian Tinggi waktu itu dia sedang mencari buat rekrutmen lah sehingga ke London. Jadi saya pun pergilah ke interview tu atas bukan orang kata serius sangat pada peringkat permulaan tu. Ya, pergi nak kenal-kenal orang Malaysia. Bila dia orang kata ada rombongan daripada Malaysia ni, kita pakat-pakat pergi ya. Ya, pergi tengok. Jadi bila sampai tu, dia orang pula tanya, CV ada CV? Alah, CV pula. Jadi kita pun bincang-bincang apa semua dengan panel daripada kementerian tu. Jadi mereka pun menerangkanlah ada ruang-ruang, peluang-peluang untuk bekerja di universiti di Malaysia lah pada waktu tu. So jadi masa minta dengan KPT tu bukan tulis Universiti Malaya lah, ke memang tulis Universiti Malaya? Waktu dia punya apa nama ni, dia punya interview tu dia buat panel terbuka. Jadi dia kementerian yang akan tentukan universiti mana yang kita nak. Cuma dia tanya jugalah dalam proses interview, dia tanya universiti mana yang kita minat lah. So saya sebut dalam interview tu kalau tengokkan keadaan sekarang, saya lebih kemungkinan lebih untuk memilih Universiti Malaya. Jadi mereka pun kata timbalan naik Chancellor Universiti Malaya ada bersama dengan kita pada trip pada kali ini. Dia kata boleh saudara pergi terus jumpa dengan dia. Dia pun bagi tahu, dia tunjuk. Jadi kami pun dibawa untuk bertemu dengan TNCA Universiti Malaya pada waktu itu. Saya masih ingat Datuk Amin, sekarang Tan Sri Amin, bekas Naib Chancellor Universiti Malaya. Masa tu Prof seorang je ke atau ada kawan-kawan yang lain? Orang lain tu kita kenalan kita di UK lah, orang Melayu lain tu. Tapi saya pun tak berapa kenal sangat, cuma kita kenal pada waktu itulah. Bila tengok memang orang kata langkah kanan lah Prof. Bila kita tengok orang-orang yang datang tu semua orang besar universiti, kita pun gerun juga pada waktu tu kan. Tapi bila dia orang start sembang, bagi tahu penerangan kepada kita tu, kita macam rasa seronok jugalah. Tapi akhirnya saya dapat 2 tawaran sebenarnya pada peringkat awal tu untuk ke UIA dan juga ke Universiti Malaya lah. Sebab dia kata panel yang umum tu recommend saya ke UIA. Tapi oleh kerana saya ada sebut nak ke Universiti Malaya, saya direct jumpa dengan TNC Universiti Malaya. Jadi Universiti Malaya dia proses juga, kementerian pun dia proses juga. Jadi bila kementerian proses, dia saja saya ke UIA itu, saya dapat tawaran ke UIA. Kemudian saya dapat tawaran ke Universiti Malaya. Sampai lebih kurang dalam selang 2 hari macam tu surat tawaran tu. Jadi saya kena buat istikharah lah. Aduh. Besar pula bunyi dia.
Sebab ada dua pilihan yang besar, yang menarik kan. Jadi kita kena, orang kata memang kena istikharah lah. So terima kasih pada sahabat-sahabat kami yang bersama, Siti Sumirah, Diana, Muhammad Edi, Nurul Syamira. So kita berbicara tentang macam mana kita sebenarnya orang kata nak menarik, bukan nak menarik, nak berkongsi, nak minta Profesor Roslan kongsi dengan kita apakah rahsia-rahsia kejayaan beliau, nilai-nilai yang beliau pegang. Sebenarnya Profesor Roslan ni first time kot saya ingat dia berbicara dalam pentas macam motivasi macam ni. Selalu dia berpentas dalam Palestin, pasal hal negara, politik. Betul tak Prof? Ya. Itu bab motivasi ni saya nak kena belajar banyak dengan Puan Sal. Tak apa, fokus Palestin saja pun dah okey dah. So ada lagi yang kita nak tanya, apakah kejayaan sekarang yang Prof dah capai dalam usia muda? Orang tengok, ingatkan pensyarah Profesor Muhammad Roslan ni tua, ada uban dan semua kan. Kita tengok macam muda je, umur 20-an je kan. So kata masih muda lagi lah, tapi dah memegang title Profesor. So Prof ceritakan sikit kejayaan-kejayaan yang dah dicapai dalam usia-usia muda ni. Segan juga ni pasal nak kena cerita pasal diri sendiri ya. Tapi itulah, bila dah ditanya soalan macam ni, saya sekadar nak berkongsi sikit lah. Sebenarnya kalau nak dapat profesor ni lebih muda daripada umur saya pun boleh sebenarnya. Sebab kita tengok kalau dalam bidang sains tu, terutamanya lah bidang sains, mereka ni dapat profesor pada usia yang muda. Tapi bidang sosial sains ini yang jadi sedikit cabaran buat masa ini. Bidang sosial sains ni macam kami lah. Kami dalam bidang Islamic Studies pun kira dianggap sebagai macam social science, humanities macam tu. Kerana kriteria yang ditetapkan dalam bidang akademik sekarang ini, dia ada sedikit perbezaan dan agak mencabarlah untuk kita mencapai apa dia panggil, apa yang ditetapkan tersebutlah untuk kita mendapat ataupun untuk membolehkan kita memohon jawatan sebagai profesor itu. Jadi dia punya kriteria tu memang agak mencabar sikit sekarang ni. Cuma alhamdulillah saya pada sepanjang karier saya di Universiti Malaya ini, saya cuba untuk menumpukan perhatian lah terhadap apa yang diperlukan untuk memenuhi kriteria tersebut lah. Dalam perjalanan tersebut, pada tahun 2018 saya dapat 2 anugerah yang saya rasa anugerah yang pertamanya di peringkat Kementerian Pengajian Tinggi KPT, iaitu anugerah buku, penerbitan buku pada tahun 2018 bulan April, saya masih ingat pada waktu itu. Bila saya dapat anugerah penerbitan buku daripada Majlis Penerbit Buku Akademi, Majlis Penerbit Buku Akademik Malaysia, MAPIM, bersama dengan KPT tahun 2018. Setelah saya terima anugerah tu, saya berselisih dengan TNC Penyelidikan Universiti Malaya. Dia menyebut pada saya, dia nak mencadangkan nama saya untuk orang kata apa, untuk anugerah Akademi Negara. Jadi saya pun tak berapa faham anugerah Akademi Negara tu apa, tapi dia bagi tahu pada saya, be ready, siapkan you punya bahan, kami akan hantar borang apa semua, minta UEC dan hantar kembali kepada kami. Jadi saya tunggu, tengok datang borang tersebut, saya pun isi lah semua. Dan antara kriteria untuk anugerah Akademi Negara itu ialah kita mesti pernah memenangi apa-apa anugerah di peringkat sebelum itulah, maknanya sebelum memohon kepada anugerah Akademi Negara itu. Mesti pernah menerima anugerah di apa-apa peringkat yang adalah peringkat international dalam negara ataupun luar negara. Jadi saya pun isikan maklumat-maklumat semua dan saya forward. Kemudian pada bulan 11 2018 tu saya terima satu panggilan daripada Kementerian Pendidikan Tinggi lah, KPT. Waktu itu dia Kementerian Pelajaran tapi Kementerian Pendidikan. Sebab KPT itu setelah bulan 5 2018 tu dah tak ada KPT, dia duduk di bawah Kementerian Pelajaran.
Kementerian Pendidikan, bahagian JPT, bahagian Jabatan Pendidikan Tinggi. Ada seorang profesor saya ingat lagi, dia telefon saya tu, dia memperkenalkan nama dia Prof Azizi. Prof Azizi, dia telefon saya, dia kata kita telefon daripada KPT ni ada benda besar nak bagi tahu. Dia kata you dicalonkan sebagai penerima anugerah Akademi Negara, tapi dia kata jangan bagi tahu orang lagi. Dia kata macam itulah. Kami akan buat urusan-urusan formality untuk pemakluman dan dimaklumkan kepada universiti. Dan apabila terima surat itu, saya tengok boleh tahan juga ni anugerah Akademi Negara ni. Sampai kepada hari kejadian untuk menerima anugerah tersebut dibuat di Hotel Marriott di Putrajaya. Saya diberitahu kerana majlis tersebut akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Yang Berhormat Menteri Pendidikan sekali. Jadi kami kena get ready sebelum acara itu, kena pergi studio, buat penggambaran, buat video pendek dan sebagainya, semua kena buat lah dalam tempoh itu. Jadi pada tahun 2018 tu, bila sampai hari kejadian, saya pun sampai di hotel. Malam penganugerahan tersebut, nampaklah bahawa memang anugerah Akademi Negara itu satu anugerah yang dianggap sebagai anugerah berprestij di peringkat negara kita lah, Malaysia. Jadi salah seorang penerima itu adalah untuk kategori buku, kategori penerbitan buku. Jadi buku yang saya terbitkan bertajuk dia panggil The Significance of Islamic Jerusalem in Islam. Buku tu diterbitkan oleh penerbit Universiti Malaya dan dinilai sebagai buku yang layak untuk menerima anugerah Akademi Negara itulah. Jadi saya sebagai penerima pada malam tersebut 2018 terima daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada waktu itu. Itulah lebih kurang cerita sedikit lah. Kemudian kalau dalam perkhidmatan sepanjang berada di Universiti Malaya, saya pernah menerima beberapa anugerah yang lain lah. Anugerah perkhidmatan cemerlang saya pernah terima. Saya pernah terima juga CJ perkhidmatan cemerlang, juga pernah terima beberapa kali lah dalam tempoh perkhidmatan itu. Jadi dari sudut menerima kejayaan itu lebih kurang macam itulah. Tapi waktu itu belum profesor lagi. Waktu itu tengah belajar bertatih, orang kata. Tapi apa kalau yang berdasarkan yang pemerhatian saya lah, Prof sejak balik daripada UK memegang tampuk jawatan pengurusan di universiti sampai sekarang macam tak pernah berhenti pun. Kalau berhenti pun macam sekejap je. Betul? Ya, betul tu. Saya pun baru ni bila Naib Chancellor saya panggil untuk sesi temu bual tu, saya pun memang cakap kepada Datuk Naib Chancellor. Saya kata Datuk saya ni semenjak masuk Universiti Malaya, saya masuk ujung 2017. 2018 tu saya dah diminta untuk memangku ketua jabatan. 2019 dilantik sebagai ketua jabatan sampailah 2019. Jadi saya kata 10 tahun saya non-stop. Jadi saya rasa macam nak berehat sikit lah. Kan? Tapi of course lah, bila pihak pengurusan tertinggi dia rasa macam dia menilai kita kan. Bila dia menilai kita, mungkin dia nampak kita boleh memberikan sumbangan pada universiti. Jadi saya pun dilantik sekali lagi sekarang ini sebagai ketua jabatan. Tak pernah bercuti daripada pengurusan kan? Itulah kita pun nak juga rasa macam mana pesyarah-pesyarah lain rasa bebas. Jawatan pentadbiran ni bukan apa, dia kena mesyuarat banyak, kena merancang, deadline pun banyak nak kena kejar. Ni pun ada 2-3 benda, deadline semua nak cepat, nak kena buat. Itu yang saya nak tanya Prof tu, saya tengok macam Sumirah dia tanya soalan tapi mungkin saya reserve dulu, cuma dia cakap kat sini Prof hebat tapi tetap humble. Dengan kawan-kawan. Kawan-kawan kan. Jadi macam yelah, dengan
10 tahun memegang tampuk pengurusan sebelum ni apa pegang ketua research dekat APIUM Akademik. Timbalan pengarah bahagian penyelidikan dan pembangunan. Orang kata kerja tu pun bukan senang Prof kan, agak sukar juga. Adalah dia punya benda-benda KPI. Setiap tugas tu memang dia ada dia punya target dia kan. Jadi kita pun kena buat lah. Suka ke tak suka lah, kenalah cari jalan macam mana nak selesaikan. Yang tu yang menarik itu yang saya nak tanya, pasal stres. Saya tengok macam Prof banyak kerja pengurusan, kadang-kadang orang macam tak sukalah kerja pengurusan kan. Tapi Prof macam boleh adapt dengan kerja-kerja tersebut dan orang kata boleh menguruskan stres dengan baik. So apa rahsia dia? Sampai sekarang orang kata macam awet muda lah, nampak 40 lebih tapi still nampak 20-an. Ya, nampak macam tak stres tapi kadang-kadang stres juga Cuma mungkin ada cara untuk urus stres tu lah. Saya rasa macam mana pertamanya bila kita banyak urusan-urusan yang perlu untuk kita selesaikan, kita cuba sebaik mungkin lah untuk kita selesaikan. Dan kalau kita tak mampu untuk selesaikan tu, kita kena maklumkanlah kita punya progress at least. Progress kita tu sampai dah setakat mana. Macam saya menguruskan anak-anak murid saya lah yang buat master, yang buat PhD. Kita tanya sampai setakat mana dah. Kita pun nak tanya tu tak boleh tanya lebih-lebih sebab kita tahu orang buat master, buat PhD ni, dia punya stress level dia memang tahap tahap tinggi dah kan. Boleh kena anxiety. Dia punya stres tu akan selesai bila dia dah habis viva dan dapat keputusan luluh. Masa tu hilang segala kepenatan. Masa tu dia akan merasakan bahawa memang tenang, setenang-tenangnya. Macam saya dululah, setahun duk tak tahu nak buat apa. Jadi kita kena orang kata apa, untuk mengelakkan kita terlalu stres itu, saya biasanya lah tidak apa nama ni, kalau ada benda-benda yang kita tak boleh selesaikan, kita cuba bincang lah, bawa perbincangan terbuka untuk mencari jalan yang sebaiknya lah. Maknanya dia punya key point dia kena sentiasa ada bercakap lah, kena sentiasa. Kalau kita komunikasi ya Prof. Ya, komunikasi. Kalau komunikasi break dance, orang dulu kata break dance. Bukan breakdown. Breakdown ni lain, breakdown. Break dance ni macam macam apa? Macam apa tu? Michael Jackson. Michael Jackson. Itu break dance. So saya rasa banyak apa nama ni tips-tips yang Puan Sal pun tahu macam mana kita nak mengelakkan stres ni. Saya pun banyak belajar juga sebenarnya daripada tengok-tengok ni kan. Itulah. Cuma itulah mungkin tahap resilient, ketahanan diri Prof tu tinggi kan. Maybe kita nak tahu kenapa tahap resilient tu tinggi. Apa mungkin ada amalan-amalan dia ke Prof buat, bangun pukul, kata orang bangun 2-3 pagi, lepas tu buat apa kan, macam ada saya tak macam amalan-amalan? Orang biasa-biasa je. Kadang-kadang apa nak sahur ni kadang nasib baik tak terlepas ni je. Nasib baik orang tak azan lagi dapat makan. Kan? Tapi itulah maknanya kalau kita tidak terlalu menumpukan kepada benda yang kita buat tu, kita jangan ingat stres. Kita mesti sentiasa fikir bahawa pelaksanaan satu-satu perkara itu sebagai ibadah. Walaupun benda yang kita buat tu kadang-kadang tak ada kaitan pun dengan hukum hakam, agama Islam, apa semua kan. Tapi kita kena sentiasa anggap dia sebagai satu ibadah lah. Kita menulis, kadang-kadang kita menulis benda-benda yang tak ada kaitan dengan agama pun kan. Tapi itulah maknanya kalau kita menulis itu dia sebagai salah satu daripada wadah kita untuk menyampaikan kepada orang lain tahu, maka itu adalah salah satu daripada apa nama ni, kaedah untuk kita menghilangkan rasa tekanan di dalam diri lah. Saya biasa dulu kalau ada tekanan-tekanan tu, nak kata tak ada tekanan mustahil lah kan. Ada tekanan. Tapi kita relax lah, kita cuba kawal.
kontrol minda kita, ambil wuduk, pergi solat sekejap, tengok macam mana, kemudian kita fikir. Saya pernah berada dalam keadaan yang orang kata perlu untuk menumpukan perhatian. Sepanjang pengajian saya tu, ada satu ketika tu 6 bulan saya ambil masa untuk menyelesaikan saya punya tesis tu. Setiap hari kena pergi library. Memang stres waktu zaman tu lah. Sebab bila penyelia kita baca kita punya tulisan, dia bandingkan kita punya tulisan dengan pelajar-pelajar master. Dia kata pelajar master buat lebih bagus, you punya tulisan ni kalau saya tengok layaknya duduk dalam bangku sampah, dia kata. Aduh, stres je. Kan? So waktu tu kita cuba kawal dan kita alhamdulillah bila kita buat plan untuk serius dalam dalam menyelesaikan tugasan kita, alhamdulillah akhirnya dapat mengatasi dan dapat menyelesaikan lah. So mungkin tapi cabaran banyak lah kan, kita kena pandai untuk bermain ataupun menguruskan cabaran tersebut lah. Okey, ada soalan ni daripada Siti Sumirah, macam mana nak jadi rajin sambung PhD ni? Dan dia kata bila fikir pasal Viva terus tak berapa nak jadi. Ya. Sumirah kena daftar dulu Sumirah. Daftar dulu dan kita fikir macam mana nak cepatkan untuk selesai. Itu kepakaran Dr. Roslan tu. So Sumirah kena daftar bawah supervisor Dr. Roslan. Walaupun dia sibuk tapi orang kata tengok student-student dia cepat je habis. 3 tahun dah habis, 4 tahun dah habis, betul tak? Ada juga yang lebih. Sebab kita bukan jenis paksa belajar. Dan pengalaman saya dulu saya bila saya belajar tu, penyelia saya memang seorang yang tegas. Dia minta supaya jumpa dia setiap 2 minggu. Dan saya pernah tak jumpa dengan penyelia saya 3 bulan. Pernah selisih pasal lagi. Tapi alhamdulillah kita manage dan dengan ketegasan beliau tu dapatlah saya menghasilkan tulisan PhD tu 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan saya submit. Alhamdulillah. Lepas tu tempoh pemeriksaan lah yang memakan masa sikit. So jawapan untuk Sumirah macam mana nak rajin sambung PhD, kena daftar dulu dengan daftar dulu. Baru rajin ke tak rajin. Okey, ada soalan daripada bekas student saya, Diana Rahmat. Dia tanya, boleh Prof kongsikan amalan atau doa khusus yang diamalkan untuk kejayaan jika ada? Allah. Ini doa. Rasa ada tak? Saya tak ada. Saya amalan khusus tak ada. Tapi kita kena biasa baca doa lah. Doa supaya Allah mempermudahkan segala urusan. Kan biasa kita nak dulu masa kita sekolah rendah, bila nak belajar kita baca Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Wa yassirli amri tu kan kat situ kan. Permudahkanlah urusanku. Urusanku. So kalau kita tengok Diana, kalau ikuti live tadi bersama Prof Roslan, Prof cerita tentang dia belajar kat UIA, kemudian sambung belajar dekat UK, kemudian saya saja nak pergi, orang Malaysia datang, saja nak jumpa-jumpa, jadi dapat pula kerja kat Universiti Malaya. So mungkin tu lah macam Prof kata kan, orang kata benda basic je amalan dia, tapi wayasirli amri, dan mudahkanlah urusanku kan. Jadi semua urusan Prof tu mudah je kita tengok. Tak mudah. Okey. Lagi dia tanya, apa yang Prof lakukan jika ada satu masa semangat tu hilang atau elakkan semangat tu keluar masuk? Maksudnya semangat tu naik turun lah. Ya. Saya nak ulas yang tu dulu tadi. Memang mungkin orang tengok kita macam relax je, tenang je, tak ada apa ya kan. Tapi sebenarnya cabaran pun banyak jugalah kan. Daripada kecil kita bukan daripada orang yang duduk dekat bandar kan. Kita bukan daripada golongan yang biasa sampai ke Kuala Lumpur pada waktu tu. Jadi saya ni masuk ke universiti pun, masa nak pergi ke universiti tu pun pergi ke pusat matrikulasi UIA pun naik bas mini.
Ya, Naibah Mini Siapa yang dan hantar? kakak saya lah yang hantar tu. Tapi saya ingat orang lain mungkin tak ada kot pergi universiti naik bas mini ni. Tahun bila Prof? Tahun 90 Tahun 1993 sorry 93 yes. Tahun 93? 93. Sekejap 90 tahun 1994. 93 saya 94. tahun 1994. Saya baru form 2 kot. Datang Kuala Lumpur seronok naik bas nombor 12 daripada Bangkok Bank sampai ke Lembah Pantai. Berhenti kat situ, pergi daftar masuk universiti. Dan saya pun masuk ke universiti dulu pun alhamdulillah lah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga, sebab saya bukan masuk intake yang pertama. Kan, waktu tu orang lain dah masuk universiti, kita pun rasa macam Allah, kita terpaksa teruskan ke Senawi 3 ataupun Senawi 3, lepas Senawi 3 Senawi 4 lah. Maksudnya untuk belajar agama teruslah kat tu. Tapi duduk 2 minggu lepas pada tu datang berita kata saya diterima untuk masuk ke UIA, intake yang kedua. Kira masuk ikut tingkap juga lah ni. Masuk saya biasa istilahkan kepada kawan-kawan, saya masuk universiti masuk ikut tingkap, bukan masuk laluan biasa. Sebab orang lain dah masuk. Intake ke berapa tu Prof? Intake kedua waktu tu. Tapi alhamdulillah lah, syukur bila dah dapat tu. Dan duduk kat universiti pun kita pun banyak cabaran, jenis orang kampung, orang duduk membesar dekat Felda apa semua, datang kat KL jadi gayat sikit. Belajar macam mana kan, dengar pula orang speaking sana sini bahasa Inggeris, kita pun Allah Akbar, memang cabaran besar. Tapi kita hadapi sikit demi sikit, dapatlah juga grad. Daripada grad itu saya teruslah. Tapi sampai sekarang saya pun tak tahu apa benda, kenapa psychologically, mungkin puasa boleh jawab. Kadang-kadang kita tidur, kita mimpi benda-benda yang kita macam menakutkan kita dekat universiti dulu. Macam kita rasa macam takut gagal lah. Kan? Maksudnya mimpi sampai sekarang? Tak ada, adalah juga time kadang-kadang kita mimpi sewaktu kita belajar dekat universiti tapi kita tak berjaya. Kan? Mungkin ada benda yang apa nama ni? Kena buka kitab Ibnu Sirin ni kot. Tapi itu tak adalah, itu mainan tidur lah kot ya. Tapi itu cabaran-cabaran ni. Kemudian bagaimana nak mengatasi kita nak istiqamah lah dalam saya akui bahawasanya ketika kita melakukan sesuatu kerja, apa juga pekerjaan, kadang-kadang kita agak struggle untuk kita istiqamah ini. Kadang-kadang kita ni jenis orang yang peringkat permulaan rajin, tiba satu peringkat kita dah rasa macam tak boleh nak pergi kan. Itu saya pun pernah berlaku pada diri saya lah. Pernah berlaku peringkat permulaan, 3 bulan pertama saya pergi untuk buat master tu, saya rasa nak balik. Saya tak boleh nak cope, saya rasa nak balik. Kan? Tapi nak balik tak boleh nak balik. Pasal tiket pun sudah tak ada. Kita bukan jenis orang yang boleh telefon Malaysia minta belikan tiket semua, tak ada kan. Jadi kita terpaksalah. Waktu tu saya memang stres tahap yang agak tinggi jugalah, tapi tak tunjuk stres tu, mungkin orang tak nampak ke macam mana. Tapi duk fikir-fikir dalam kepala. Saya mudah je bila benda-benda macam tu, saya tak anggap dia stres sebenarnya. Saya tak anggap dia stres. Saya anggap dia sebagai macam cabaran. Jadi kalau orang tanya saya, you stres kan? Saya pun tanya, apa benda stres ni apa? Kan? Jadi saya cabaran besar. Lepas tu, waktu kita buat penulisan pun, bila kita menulis tak berapa bagus, kita tu jadi macam stres juga bila kita nak buat kerja-kerja. Jadi nak mengatasi benda ni, kalau saya nasihatkan kepada anak-anak murid saya sekarang ni, kita kena ada kita punya timetable kita yang tersendiri dan kita follow sebaik mungkin. Sebab kita dah ada kita punya
milestone kita, apa yang kita nak capai. Kan, sekian-sekian apa kita nak capai, dan bila sampai tahap tu, kalau ada benda yang kita belum capai, kita catatlah apa benda yang belum selesai, dan kalau memerlukan masa yang lebih, dan kita kena readjust kita punya timetable, kita punya perancangan kita. Dalam apa jua perkara lah. Jadi, saya ni banyak dalam bidang pendidikan, jadi bila dalam bidang pendidikan ni, begitu keadaannya. Kalau murid-murid saya yang berjaya, saya tengok ada seorang murid saya tu memanglah sekarang ni dia punya income dia juta-juta lah. Dia buat perniagaan. Dia buat perniagaan yang simple lah. Orang perempuan punya perniagaan, kita tahulah kan, perniagaan berniaga apa kan. Tapi Masya Allah dia berjaya kerana semangat dia tu. Dia pun jenis orang yang tidak, kalau dia, saya nampak lah kalau dia stres pun dia tidak menganggap benda itu sebagai penghalang. Jadi dia menggunakannya sebagai apa nama ni, dia merubah halangan itu kepada opportunity, kepada peluang, kepada cabaran. Jadi boleh benda-benda tahu ke nama dia, Prof? Nama dia Puan Zaleha Hamzah. Zaleha dekat-dekat dengan Saleha tu. Saleha Idris. Saleha Idris pun orang berjaya juga. Belum lagi. Apa ni tadi Prof ada cerita pasal membahagi masa. So dah teruslah boleh jawab soalan sebab ada orang tanya macam mana nak bahagi masa dan kekalkan momentum untuk terus berjaya. So sebenarnya soalan tu dah dijawab oleh Prof tadi. Okey. So kita ada Dr. Sharifah Azmah, Dr. Ros Ruziana dan Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz bersama kita. Terima kasih Datuk, terima kasih semua yang mendengar. Terima kasih. Mungkin dah 35 minit, dah habis kot masa kita, Prof. Dan, atau nak tanya mungkin faktor-faktor kejayaan. 2-3 faktor-faktor kejayaan untuk orang lain boleh dapat inspirasi dan tiru kejayaan Prof tu. Saya dulu membesar di Felda, di Felda Pasus 1, Negeri Sembilan. Jadi waktu saya kecil, saya sebenarnya macam kanak-kanak riang yang lain lah, bermain basikal, pergi mancing, mandi sungai, semua kan. Saya masih ingat sampai satu ketika saya nak ambil bukan PMI, SRP, Sijil Rendah Pelajaran. Saya batch tak akhir saya SRP tu. Dah tinggal seminggu lagi nak periksa, saya nak pergi ke Pekan lah dengan kawan saya. Kawan saya dia suka main game, orang main game machine dulu, masuk 50 sen main. Saya tak suka tapi dia ajak saya. Bila saya nak pergi tu, kena sound dengan kakak saya lah. Kakak saya kata, dah dekat nak periksa pun pergi lagi. Nak pergi lagi. Saya pun, tak apa kita pergi dululah. Pergi. Jadi kita ni bukan jenis orang yang ni kan. Tapi Alhamdulillah, mungkin berkat doa keluarga dan sebagainya kita dapat mengatasinya. Kemudian lepas daripada maksud saya nak sebutkan bahawa latar belakang itu sebahagian orang dia memainkan peranan jugalah dalam bab-bab yang sebegini kan, dalam bab-bab untuk mencapai kejayaan ini. Pada saya, keluarga saya bukan keluarga yang jenis orang yang berjaya apa semua kan, tapi Alhamdulillah mereka memberikan galakan kepada saya untuk belajar dan sebagainya. Walaupun tak ada duit tapi boleh teruskan untuk belajar apa semua tu, kita terus untuk belajar semualah. Kemudian itu memberikan nak kata memberikan motivasi. Kalau dulu kita tak anggap dia sebagai memberikan motivasi, tapi dia ada kaitan lah. Bila kita dah besar ni, kita fikir-fikir, rupanya memang adalah juga kaitannya. Kita duduk dalam keadaan yang tak berapa senang, tapi itu memberikan motivasi. Saya suka baca Puan Sam punya selalu tulis, dia kata dulu mak dia menyelamatkan dia, bawa mengharung sungai apa semua. Saya punya kisah pun lebih kurang tak adalah sampai tahap tu, tapi inilah kan cabaran pindah daripada Kelantan pergi Negeri Sembilan. Maksudnya pindah ke Negeri Sembilan tu dari Kelantan tu masa umur berapa? Saya tak ingat waktu tu sebab saya kecil lagi. Mak saya selalu kata waktu saya umur 3 bulan. Waktu saya umur 3 bulan. So saya kecil. Ni naik kereta api pergi ke Negeri Sembilan. Jadi itu inilah lebih kurang sebersikit.
Kemudian yang memberikan galakan untuk saya meneruskan pengajian ini ada sahabat-sahabat yang kalau dulu mereka ini senior-senior kita yang pergi ke ISTEC, belajar di ISTEC UAE. Saya ingat dulu Prof Rosdan, Timbalan Chancellor USIM, kita jumpa dia senior kita. Dia kata, you datanglah belajar dekat ISTEC. Kita pun tak tahu apa ISTEC. Kita rasa hebat ISTEC. Lepas tu pernah jumpa dengan Prof Wan Makno juga. Dia pun menawarkan, you kalau nak buat master pun semua datang ke ISTEC. Waktu itulah. Tapi itulah kawan-kawan kita buat kat UM, kita pun masuk UM. Ikut kawan-kawan lah. Ikut kawan-kawan. Tapi alhamdulillah lah, sikit demi sedikit kita buat benda tu. Dan kalau ada sahabat-sahabat, rakan-rakan saya yang lain yang mendengar, yang pernah kenal dengan saya, mungkin dia pun banyak cerita rahsia. Rahsia. Membongkar rahsia. Membongkar rahsia tu. Kalau macam sekarang macam dah kahwin, ada anak, apakah macam isteri banyak galakkan untuk lebih berjaya ke apa ke? Saya kena bagi masa juga dengan isteri saya sebab isteri saya berkejaya juga. Yang kadang-kadang tu kita macam berlumba-lumba lah nak kena susun jadual. Kena susun jadual. Kalau tak dua-dua nak buat kerja yang sama, siapa nak jaga anak, siapa nak ni apa semua kan. Memang cabaran tu memang besar lah. Dulu waktu isteri saya buat master, saya kena jaga, kena bagi tumpuan sebab dia punya master dia sangat stres waktu tu. Jadi saya ni lah bagi masa. Kemudian kalau tiba waktu saya nak lakukan kerja, saya kena plan awal-awal lah. Kena bagi tahu ni saya nak buat begini. Itulah lebih kurang lah. Tapi ada juga kadang-kadang plan tak jadilah. Plan lari lah, plan kena adjust lah. Biasalah kan. So saya ingat tu je, soalan pun dah tak ada Prof. So memang sangat menarik, sangat best. Tapi apa boleh saya buat kesimpulan lah dengan apa yang Prof sharekan ni, ianya berkaitan dengan orang boleh kata luck. You are the person who have a luck. Mungkin kesimpulannya begitulah yang boleh saya buat. Sebab ada orang yang nak berjaya ni dia menempuh banyak sangat yang rintangan yang susah-susah yang macam bila orang tengok pun tak mampulah nak tanggung kan. Tapi dengan Prof macam look very smooth, senang, tenang, menang terus. Looks like. The reality is different. Ya, so apa pun kita ucapkan pada Prof tahniah, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dan selamat Hari Raya PKP, bukan balik kampung kot. Raya tertutup. Okey, terima kasih pada semua. Ada kata-kata terakhir untuk sahabat-sahabat semua? Saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Puan Sal dan kepada semua para penonton, para pendengar yang sudi untuk bersama dengan kita dan insya-Allah kalau jumpa saya dekat mana-mana boleh sembang-sembang lagi insya-Allah ya. Itulah. Okey, terima kasih semua. So untuk sahabat-sahabat semua nantikan Facebook Live bersama Dr. Amir dan Coach Jasmine pada 25 hari bulan 5 jam 10 pagi tentang raya tertutup dan raya terbuka. Okey? Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.